أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman. Seterusnya kita hadiahkan pahala Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini. Dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat. Dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu kisah yang diceritakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah ayat ke-259, muka surat 43, juzuk yang ketiga. Suratul Baqarah ayat 259, ayat ke-259, muka surat 43, juzuk yang ketiga. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi runtuhan atapnya? Lalu dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Lalu dia menjawab, saya telah tinggal di sini sehari ataupun setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keldaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keldai itu bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun telah berkata, saya yakin bahawa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallahul Azim.
Tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ni tuan-tuan berkisar kepada Nabi Allah Uzair. Nabi Allah Uzair ni salah seorang nabi, tapi bukan rasul. Dia adalah salah seorang daripada Bani Israel yang beriman dengan syariat, mengikut syariat Nabi Allah Musa AS. Hidup Nabi Allah Uzair ni tuan-tuan di zaman seorang raja yang disebut oleh Nabi SAW, walaupun hadis ni hadis dhaif, tapi matan hadis boleh lagi kita pegang. Hadis dhaif, Nabi SAW sebut ada 4 raja yang menguasai dunia. Nabi kata 4 raja yang menguasai dunia, 2 raja yang beriman dan 2 raja lagi kafir. 2 raja yang beriman ni tuan-tuan, yang pertama Nabi Allah Sulaiman AS, dan yang kedua Raja Zulkarnain. Dan 2 raja yang tidak beriman menguasai dunia, pertamanya Namrud dan yang kedua Bakhtun Nusa. Jadi Bakhtun Nusa ni tuan-tuan adalah salah seorang raja, dan di bawahnya itulah Allah bangkitkan Nabi Allah Uzair AS. Jadi Nabi Allah Uzair ni duduk di bawah Bakhtun Nusa. Bakhtun Nusa ni tuan-tuan seorang raja yang sangat zalim. Yang paling dia tak suka tuan-tuan adalah Bani Israel dan juga kitab Taurat yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Musa AS. Memang dia akan, bila dia dapat saja mereka yang beriman dengan kitab Taurat, maka dia akan tangkap dan penjara. Dan kitab-kitab Taurat tu dihabiskan tuan-tuan dengan dibakar, tidak ditinggalkan satu pun. Kemudian yang keduanya tuan-tuan, kezaliman dia tak boleh orang lawan dia. Bila orang tentang dia tuan-tuan, maka dia akan serang kampung ataupun qaryah tadi sehingga kampung tadi hancur dan orang dia akan pastikan semuanya mati. Ini sifat raja yang namanya Bakhtun Nusa ni tuan-tuan. Jadi Nabi Allah Uzair duduk di zaman pemerintahannya, dan Nabi Allah Uzair sendiri ditangkap dan dipenjara oleh Raja Bakhtun Nusa ni. Dipenjara sehinggalah sampai satu ketika tuan-tuan Nabi Allah Uzair tu dilepaskan. Bila dilepaskan tadi tuan-tuan, dia pun kembali ke rumah dia. Ketika dia berada di rumah, dia pun mengambil keputusan untuk beruzlah, keluar tinggalkan rumah, nak duduk menyendiri. Jadi dia siapkan seekor keldai dan juga bekalan yang diletak di atas keldai tadi. Jadi bekalan yang dia bawa tu tuan-tuan ada 3 bekalan. Pertama susu, yang kedua roti, dan yang ketiga anggur. Ini 3 benda dia bawa letak atas keldai dia. Dan di rumahnya itu pula tuan-tuan ada seorang khadam perempuan yang usia belasan tahun ketika tu. Dia keluar rumah tuan-tuan, terus berjalan. Dia berjalan meninggalkan rumah. Jadi dalam perjalanan tu tuan-tuan, dia melewati ataupun melalui satu kampung qaryah. Ini Allah Ta'ala cerita. Dia lalu satu qaryah tuan-tuan, dapati qaryah tadi dalam keadaan rumah bangunan hancur. Penduduk kampung tersebut bergelimpangan mati. Jadi dia berdiri tegak melihat keadaan kampung yang hancur, kemudian manusia, orang kampung tadi tuan-tuan, penduduk mati bergelimpangan. Terdetik dalam hati Nabi Allah Uzair ni tuan-tuan, macam mana Allah bina semula kampung ni nanti, dan bagaimana Allah SWT hidupkan semula manusia yang mati. Jadi bila terdetik persoalan tadi, selesai tu tuan-tuan, dia pun berlalu pergi. Jadi dalam perjalanan tu tuan-tuan, riwayat menceritakan ketika tu waktu yang terlalu panas, matahari betul-betul tegak atas kepala. Jadi kerana terlalu panas tadi, Nabi Allah Uzair ni dia cari tempat yang boleh dia duduk redup, cari redup. Jumpa satu pohon besar, rendang besar,
Terus dia berhenti di bawah pohon tadi tuan-tuan, keldainya tu ditambat, kemudian dia ambil bekalan tadi, dibawa turun, dia buka bekalan dia tuan-tuan. Ya, dia tuang air susu, dia ambil rotinya tadi tu tuan-tuan, kemudian anggurnya tu diperah untuk diminum. Jadi roti tadi tu tuan-tuan dicelup pada susu, dia makan, sebahagian tu dia letak sambil dia minum air anggur tadi. Jadi ketika sedang makan tadi tuan-tuan, mata dia mengantuk yang terlalu amat sangat sehinggakan dia menyandar di pohon tadi, tertidur tuan-tuan. Jadi ketika tertidur itulah Allah SWT perintahkan kepada malaikat Israel supaya turun ke dunia, diambil nyawa, diambil roh Nabi Allah Uzair tu, diangkat naik ke langit. Jadi roh tadi tuan-tuan dicabut, malaikat Israel cabut, kemudian bawa naik ke langit. Duduk dekat langit tadi tuan-tuan cukup tepat 100 tahun. Hari pada genap 100 tahun tu. Jadi bila genap 100 tahun, Allah SWT perintahkan kepada malaikat Israel tadi, bawa turun semula roh Nabi Allah Uzair tadi, dimasukkan semula dalam jasad. Jadi bila masuk dalam jasad tadi tuan-tuan, terjaga Nabi Allah Uzair, terjaga, dilihat Israel ada dekat sebelah dia. Jadi malaikat Israel bertanya, wahai Uzair, dah berapa lama kau tidur wahai Uzair? Jadi Nabi Allah Uzair, dia tengok matahari ketika tu tuan-tuan, waktu dia tidur, seingat dia tidur matahari tu dalam keadaan tegak atas kepala. Tapi waktu dia jaga tu tuan-tuan, matahari tu dah mula menyengit. Lebih kurang dalam pukul 2, pukul 3 dia dah mula redup. Tu yang Nabi Allah Uzair bila ditanya, kau dah tidur berapa lama? Aku dah tidur mungkin sehari ataupun setengah hari. Riwayat menyebutkan kenapa dia jawab sehari, kerana dia rasa macam lama sangat dia tidur. Tapi dia nak kata sehari tu pun dia ragu, sebab dia tengok matahari tu cuma menyending sikit saja. Maknanya mungkin sekerat hari. Dia kata mungkin sehari ataupun sekerat hari. Lalu ketika tu malaikat Israel pun kata, wahai Uzair, bukan sehari, bukan setengah hari, kau dah tidur 100 tahun. Nabi Allah Uzair kata, mana mungkin 100 tahun. Tu malaikat Israel tunjuk, kau lihat air kau, air susu yang kau minum dengan roti yang kau makan, kemudian anggur yang kau perah. Jadi Nabi Allah Uzair bila tengok tu yang dia kata, wahai Israel, dia kata, mana mungkin 100 tahun sedangkan aku dapati tengok air susu yang aku minum, roti yang aku makan, anggur yang aku perah, air anggur tu pun tak rosak, dia kata. Yang akhirnya Israel kata, wahai Uzair, Allah kekalkan yang ini dan Allah hancurkan yang sana. Dia Nabi Allah Uzair tengok, lihat keldai dia tuan-tuan habis, tinggal tulang saja, berserakkan tulang. Ketika itulah baru dia percaya bahawa dia dah tidur tuan-tuan selama 100 tahun. Lalu malaikat Israel kata, wahai Uzair, engkau lihatlah sebagaimana yang kau tanya pada Allah, bagaimana Allah hidupkan sesuatu yang telah mati, kini kau lihat Allah tunjukkan kekuasaannya. Jadi Nabi Allah Uzair pun lihat keldainya tadi tuan-tuan, Allah sambungkan semula tulang dengan tulang tadi, tulang belulang tadi disambung, kemudian Allah tumbuhkan otot, daripada otot ditumbuhkan tuan-tuan daging, kemudian lapisan daging, dan akhirnya Allah Ta'ala sempurnakan kejadian tadi dengan kulit. Lalu ketika itulah Allah tiupkan semula roh ke dalam keldai tadi, dan keldai tadi mulalah hidup. Bila keldai tadi hidup saja tuan-tuan, ketika itulah Nabi Allah Uzair, dia kata apa? Qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Uzair kata, aku tahulah bahawa Allah SWT itu berkuasa di atas sesuatu. Jadi setelah tu tuan-tuan, malaikat Israel pun naik semula ke langit. Bila dia naik saja ke langit tuan-tuan, Nabi Allah Uzair pun siap balik bekalan dia, kemah-kemah bekalan dia, letak semula atas keldai dia. Dia pun tarik keldai dia balik. Waktu dalam perjalanan balik tadi tuan-tuan, di tengah-tengah perjalanan tadi dia lewat lalu kampung yang hancur.
Terkejut Nabi Allah Uzair melihat kampung tadi dalam keadaan baik, cantik. Manusia yang hidup dalam keadaan makmur, aman tuan-tuan. Nabi Allah Uzair tanya, Nabi Allah Uzair tanya, ni hidup zaman siapa ni? Adakah masih lagi Raja Bakhtunusa? Dia kata tak, penduduk kata tidak. Kita Bakhtunusa pemerintahannya telah jatuh dan dia telah mati. Sekarang naik seorang raja yang sangat adil. Lalu Nabi Allah Uzair pun berlalu pergi. Dia balik semula ke rumah dia. Sampai di rumah tuan-tuan, jumpa seorang makcik sedang menyapu sampah dekat depan rumah dia. Sapu sampah. Jadi Nabi Allah Uzair tanya, wahai makcik, ni rumah Nabi Allah Uzair? Ya benar. Nabi Allah Uzair ke mana makcik? Makcik tadi jawab, Nabi Allah Uzair telah hilang 100 tahun dulu, dia kata. Lalu Nabi Allah Uzair pun bagi tahu, hai makcik, sayalah Nabi Allah Uzair. Makcik tadi tuan-tuan dah lah tua, bongkok 3. Kemudian mata dia tak nampak, buta. Jadi bila Nabi Allah Uzair sebut saja tuan-tuan makcik saya Nabi Allah Uzair, dia kata tak. Makcik tu kata tak, Nabi Allah Uzair dah 100 tahun hilang, dia kata. Sampai 3 kali tuan-tuan Nabi Allah Uzair kata. Akhirnya makcik tu kata, wahai pemuda, kalau benarlah kau Nabi Allah Uzair, aku minta supaya kau berdoa pada Allah SWT supaya Allah kembalikan penglihatanku. Ya, akhirnya tuan-tuan Nabi Allah Uzair berdoa pada Allah. Bila doa pada Allah SWT, Allah dengan izin dia dikembalikan semula penglihatan makcik tadi. Baik, nampak. Jadi bila dia nampak saja tuan-tuan, tengok muka Nabi Allah Uzair, dia kata, ya benarlah Nabi Allah Uzair. Akhirnya makcik tadi tuan-tuan, dia pembawalah Nabi Allah Uzair pergi ke kampung, bertemu dengan orang kampung. Ketika tu generasi mereka tu dah tak ada dah, tinggal generasi anak-anak tu pun tua dah tuan-tuan. Cuma Allah Ta'ala kekalkan makcik tu. Siapa makcik tu? Siapa tuan? Khadam dia. Allah kekalkan makcik tadi tuan-tuan. Hanya tinggal makcik itu dikekalkan, khadam tadi dikekalkan, dipanjangkan usianya, tujuan semata-mata untuk membenarkan Nabi Allah Uzair tadi. Dan dibawa Nabi Allah Uzair itu pergi ke kampung dan perkenalkan kepada penduduk kampung bahawa inilah Nabi Allah Uzair. Dan akhirnya tuan-tuan, mereka pun beriman dengan Nabi Allah Uzair. Dan tujuan matlamat selain daripada Allah nak memberitahu kepada Nabi Allah Uzair bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang mati, tujuan paling besar tuan-tuan ialah keberadaan Nabi Allah Uzair ataupun kembalinya ke kampung halaman tadi bertujuan untuk menulis semula kitab-kitab Taurat. Kitab Taurat tu nak ditulis semula dan nak diajar semula kepada penduduk kampung tadi. Itu tujuan paling besar. Jadi itulah sebuah kisah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita melalui suratul Baqarah ni tuan-tuan. Ulama menggaris pandukan ibrah dan pengajaran apa yang dapat kita ambil. Sudah pasti yang pertama sekali membicarakan bahawa bagaimana perlu pembinaan keimanan dan keyakinan dalam diri kita bahawa Allah SWT itu maha menghidupkan dan Allah itu maha mematikan. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Allah Ta'ala sebut, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahar wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Ayat ni tuan-tuan, pertama sekali Allah membicarakan tentang kehendak dia. Takkan berlaku sesuatu perkara kecuali berlakunya sesuatu itu atas kehendak Allah. Dan yang kedua, Allah sendiri beritahu bahawa dia yang mematikan, kemudian dia menghidupkan, kemudian dia mematikan, kemudian dia menghidupkan semula setiap penghidupan. Kita ni tuan-tuan, setiap makhluk Allah ni melalui 4 situasi. 4 step daripada tak ada, kemudian ada, kemudian tak ada, kemudian ada. Dan hari ini tuan-tuan, keberadaan kita di atas muka bumi Allah SWT ini adalah step yang kedua. Daripada mula kita tak ada, kemudian kita ada hari ini. Dan besok bila kita mati tuan-tuan, kita melalui satu situasi keadaan iaitu tak ada,
Kemudian sampailah besok di akhirat Allah bangkitkan semula kita. Ketika itulah kita lalui satu situasi yang keempat yang Allah adakan semula. Jadi persoalannya tuan-tuan, Allah itu maha menghidupkan. Allah itu maha menghidupkan dan maha mematikan. Allah hidupkan kita tuan-tuan dengan segala sifat dia. Apa sifat yang Allah Ta'ala guna pakai untuk hidupkan kita tuan-tuan? Itu soalan malam ni. Yang akidah ni tuan-tuan, kan ada 20 sifat yang wajib kita beriman. 20 sifat yang wajib diimani. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun hayah, sama' basar, kalam, sampailah kaunuhu tu. Allah itu maha menghidupkan. Dan salah satu sifat Allah itu hayyun, menghidup, hidup. Jadi persoalan dia, Allah Ta'ala hidupkan tu dengan apa tuan-tuan? Dengan sifat apa? Adakah dengan sifat hayyun? Allah hidupkan kita dengan sifat hayyun ke? Sifat hidup? Tak. Kalau kita ngaji akidah tuan-tuan, sifat hayyun itu satu-satu sifat yang mana dia dikategorikan sifat yang tidak, yang hanya ada pada Allah. Dengan makna hidup, Allah itu maha hidup. Lalu Allah menghidupkan sesuatu itu dengan sifat iradah dan qudrah. Sifat iradah dengan makna kehendak Allah, sifat qudrah dengan makna kuasa. Jadi hayyun kat situ bukan makna menghidupkan, tetapi Allah itu maha hidup. Dan sifat itu satu-satu sifat yang ada hanya pada Allah. Yang sifat yang lain melampaui. Yang dapat dilihat bagaimana sesuatu Allah Ta'ala hidupkan itu dengan melalui sifat iradah, qudrah, ilmun, basar, sama', semua nampak, dapat dilihat hasilnya. Tapi hayyun tadi tak, hanya betul-betul ada pada zat Allah, pada sifat Allah, tidak ada pada yang lain. Lalu manusia, makhluk tuan-tuan, Allah hidupkan dengan sifat iradah dan qudrah, sifat kehendak dan sifat kuasa, diikuti dengan sifat-sifat lain. Dan Allah juga mematikan. Allah mematikan juga dengan qudrah Allah, dengan iradah Allah. Kita kena yakin Allah itu yang hidupkan kita, Allah yang matikan kita. Dan semua apa yang kita lalui ni tuan-tuan, semuanya atas iradah Allah, atas kehendak Allah. Tidak ada sesuatu perkara pun yang berlaku, yang bergerak, yang melalui, mendepani, kecuali semuanya terikat dengan sifat iradah Allah, dengan sifat qudrah Allah. Sekalipun sampaikan tahap tuan-tuan bulu mata yang jatuh daripada kelopak mata. Bulu mata kita ni tuan-tuan, dia jatuh daripada kelopak mata tuan-tuan. Jatuh dia tu pun atas iradah Allah atau qudrah Allah. Takkan berlaku. Itu sebabnya saya paling tak suka menggunakan perkataan apa perkataan tu tuan-tuan? Kalau kita jumpa orang, saya pergi sana bukan tak sengaja, ada satu kataan tu tuan-tuan. Apa? Kebetulan. Betul. Kebetulan. Terima kasih Ji. Kebetulan tuan-tuan. Kalau betul-betul kita yakin bahawa hidup kita ni ada keterikatan dengan iradah dan qudrah Allah dan juga qada Allah, bila masanya ada kebetulan? Itu persoalan dia. Kebetulan ni sesuatu perkara yang terjadi tanpa disengajakan. Datang cucu, Tok, atuk ceritalah sikit macam mana atuk boleh jumpa nenek dulu. Tok, atuk jumpa nenek dulu macam mana? Atuk pun cerita. Kebetulan masa tu atuk pergi Giant, Giant Gombak, dia kata, Giant Batu Cave tu. Tiba-tiba masa atuk dah siap beli barang tu, atuk nak keluar, tiba-tiba terlanggarlah nenek kau. Barang jatuh, kami pun terpandanglah mata ke mata, jatuh ke hati. Kebetulan masa tu.
Sebabnya konsep kebetulan tu tuan-tuan, mungkin ada tempat yang tepat, tetapi kebanyakan penggunaannya tak tepat. Kerana hidup kita tu bukan bergantung ataupun berjalan atas kebetulan. Segala-galanya atas kudrah Allah, atas iradah Allah. Tak ada istilah kebetulan dalam hidup kita ni tuan-tuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan, pertama tadi Allah Maha menghidupkan dan Allah Maha matikan. Dan tidak ada sesuatu yang hidup dan sesuatu yang mati itu kecuali atas iradah dan kudrah Allah. Yang kedua pula tuan-tuan, para ulama menggaris pandukan apa pengajaran dia. Allah nak gambarkan tuan-tuan bagaimana situasi keadaan Allah mematikan kita terutamanya. Allah nak ajar kita tuan-tuan. Itu sebabnya ulama menggaris pandukan tuan-tuan, bila sebut tentang kematian tuan-tuan, mati ni terlalu amat menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan. Sakit tak sakit mati ni tuan-tuan, sampaikan Nabi SAW sendiri menggambarkan tuan-tuan mati ni sakitnya tu tuan-tuan, sampai tahap besok di akhirat tuan-tuan, ketika kita dibangkitkan oleh Allah SWT di akhirat setelah tiupan sangkakala kedua tu. Cuba bayangkan tuan, bukan masa sehari, bukan masa 2 hari, 2 tahun, sampai ratusan tahun, tak tahu berapa panjang masa daripada mula kita mati di atas muka bumi Allah SWT, sampailah masa detik Allah bangkitkan kita di akhirat besok. Satu masa yang sangat panjang tuan-tuan. Nabi SAW kata bangkit tu sampaikan tahap masih lagi terasa sakitnya mati. Lalu Rasulullah gambarkan sakit tak sakit mati ni tuan-tuan seperti satu batang besi. Satu batang besi yang duduk dekat dalam perut kita. Kemudian batang besi itu bercabang-cabang, Nabi kata. Setiap cabang tu bercabang, setiap cabang itu bercabang, setiap cabang itu bercabang tuan-tuan, dan hujung cabang tadi tuan-tuan akan duduk pada setiap liang-liang roma kita. Setiap liang roma kita, daripada hujung rambut sampai hujung kaki tuan-tuan. Kemudian besi tadi itu ditarik dengan perlahan-lahan, ditarik perlahan tuan-tuan. Tidak ada satu tempat pun yang terlepas daripada rasa sakitnya mati. Itu sebabnya Nabi Allah Idris alaihissalam sendiri pernah minta pada malaikat Israel. Dia kawan baik. Wahai Israel, dia kata, boleh tak kau minta pada Allah SWT bagaimana aku nak minta rasanya mati. Malaikat Israel naik ke langit minta pada Allah, Allah izinkan tuan-tuan, silakan. Turun ke bumi, bagi tahu Nabi Allah Idris. Lalu malaikat Nabi Allah Idris pesan, wahai Israel, kau cabut nyawa aku cepat-cepat, kau masukkan balik. Cabut, masuk terus. Lalu malaikat Israel pun tarik tuan-tuan, tarik, menjerit sekuat-kuat jeritan. Menjerit sekuat-kuat jeritan kerana terlalu amat sakit. Sehingga sampaikan tahap bila masukkan semula roh tadi tuan-tuan, Nabi Allah Idris kata sakitnya mati itu seperti 300 tusukan pedang. 300 tusukan pedang, sakitnya mati. Bahkan sakitnya mati ni tuan-tuan, satu disebut oleh para ulama dalam kitab Ziarah Alam Barzah ni tuan-tuan, satu sakit yang tak boleh dilihat dengan mata. Semua orang pasti akan melalui sakitnya mati. Sehingga kan kalau kita lihat tuan-tuan, Rasulullah SAW sendiri pun melalui sakitnya mati. Sehingga kan sampai tahap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah mengungkapkan, aku tak tergamak nak minta pada Allah SWT supaya Allah ringankan kematian aku. Kerana aku sendiri melihat bagaimana situasi keadaan kewafatan Rasulullah SAW terlalu amat sakit. Sedangkan Rasulullah itu kekasih Allah, seorang Nabi, seorang Rasul, seorang yang memberi syafaat, Allah yang telah ampunkan segala dosa. Dia yang paling hampir manusia yang sangat, makhluk yang sangat mulia pun melalui sakitnya mati. Rasulullah sebut sakit. Israel kata, aku minta maaf wahai Muhammad, dah habis lembut dan aku tak boleh lembut lagi dah, tak ada cara dah. Sakit, Rasulullah kata sakit. Sedangkan kita tahu bahawa Rasulullah itu sangat kuat sabar.
Sangat kuat tuan-tuan. Tapi Rasulullah sebut sakit. Kenapa? Kerana mati itu terlalu sakit. Lalu Imam Qurtubi kata apa tuan-tuan? Para nabi, para rasul melalui keadaan situasi sakitnya mati ni tuan-tuan kerana dua keadaan. Kerana dua perkara. Yang pertama tuan-tuan, kerana Allah nak mempertingkatkan lagi darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah nak tinggikan darjat mereka. Itu yang sampaikan Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia kata apa? Sayyidina Ali kata, aku tak minta tapi kalau Allah bagi aku harap. Aku tak minta tapi kalau Allah bagi aku harap. Kenapa? Kerana kematian ini adalah amalan yang terakhir. Pahala kebaikan, redha dan rahmat daripada Allah SWT. Bila tika mana sakit, semakin sakit, maka ku harapkan dia menjadi satu amalan yang soleh dan penyebab kepada datang redha Allah dan keampunan daripada Allah SWT. Maknanya mati itu terlalu sakit. Dan bukan kata orang soleh saja. Yang kedua, Imam Qurtubi kata apa tuan-tuan? Dia kata, kenapa Allah berikan sakit kematian tadi kepada para nabi dan para rasul? Yang keduanya tuan-tuan, nak gambarkan kepada masyarakat umat bahawa sakit itu sakit apa? Mati itu sakit. Kalau para nabi pun sakit melalui kematian tuan-tuan, lagi kita. Sebabnya tuan-tuan, kematian ini sakitnya tu tak boleh dinilai dengan mata. Tu ulama sebut dah jelas. Jangan kita tengok orang tu, oh matinya dalam tidur, tak sakit. Tak, sakit. Kita tak tahu. Dan tak boleh nak dilihat, dihukum bahawa tak sakit tu dengan mata kita. Tak. Allah je yang tahu. Dan orang yang mati itu sahaja yang tahu bagaimana keadaan sakitnya mati tadi. Itu sebabnya tuan-tuan, penting. Bagaimana juga kalau kita lihat dalam satu hadis qudsi. Satu hadis qudsi tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, apabila aku menghendaki kebaikan ke atas seseorang tersebut. Apa maksud Allah kendaki kebaikan tuan-tuan? Maksudnya Allah nakkan syurga ke atas dia. Lalu akan kujadikan kehidupan di atas muka bumi ini, kehidupan dia tu kehidupan yang susah, payah, sampai tahap keperluan dia pun tidak kucukupi. Lalu para ulama tafsirkan tuan-tuan. Diterjemah lagi, dia kata apa? Sampai tahap nak beribadah pun susah. Nak bangun malam susah, nak solat berjemaah susah, nak berzikir wirid susah, nak baca Quran susah, kepelbagaian susah tadi. Sehingga kan sampai Allah SWT kata ketika akhir usianya, waktu dia menghadapi sakaratul maut, ada lagi sebesar zarah. Ada lagi sebesar zarah kejahatan yang tinggal, maka ketika kujadikan kematian dia sesusah-susah kematian. Sesusah-susah kematian. Sehingga akhirnya dengan susah, dengan sakitnya mati tadi, menghapuskan sebesar zarah yang tinggal kejahatan dia tadi, maksiat tadi. Lalu bila tika mana dia mati, ku bawa dia masuk ke dalam syurga ku. Satu. Yang kedua, Allah sambung lagi. Dalam hadis qudsi tersebut Allah Ta'ala kata, kalau aku tak nak, aku tak kehendaki kebaikan atas seseorang tu. Aku tak kehendaki kebaikan atas dia. Dalam arti kata apa tuan-tuan? Allah nak campakkan dia dalam neraka. Lalu Allah kata akan kujadikan kehidupan dia sesemudah-mudah kehidupan. Semudah-mudah kehidupan sampaikan tahap keperluan dia tu pun berlebih-lebihan. Lalu ulama tambah lagi. Ulama kata sampai tahap dia beribadah pada Allah pun semudah-mudah dia melaksanakan ibadah. Sehingga sampaikan tahap ketika hujung usia dia, waktu dia berada dalam sakaratul maut, ada lagi tinggal sebesar zahrah kebaikan. Sebesar zahrah saja yang tinggal baik dia. Lalu Allah jadikan kematian dia semudah-mudah kematian. Dengan semudah kematian tadi, sebesar zarah kebaikan tadi terhapus. Lalu bila tika mana dia mati, Allah campakkan dia ke dalam neraka. Apa persoalan dia tuan-tuan? Soalan dia tuan-tuan pelik. Takkan mudah melakukan ibadah, amal soleh terhapus. Betul tak? Kalau tengok hadis ni tuan-tuan, kita pelik.
Masya Allah, orang tu mudah baca Quran, orang tu mudah bangun malam, orang tu mudah melakukan amalan soleh. Tetapi dalam keadaan terhapus segala kebaikan. Bukan bertambah kebaikan, terhapus kebaikan. Para ulama tafsir, syarah tuan-tuan, kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu Taala ni tuan-tuan, dia ada fitrah, ada sunnah alam yang kita lalui. Manusia ni dia tak boleh duduk berjalan atas muka bumi ni tuan-tuan dalam keadaan mudah. Sampai tahap melakukan pengabdian pada Allah Subhanahu Taala pun tuan-tuan, kalau terlalu mudah, maka dia akan lalui satu sifat namanya leka dan lalai. Leka, lalai. Itu sebabnya tanda kasih Allah pada seseorang itu bukan dimudahkan, makin disusah-susahkan, supaya dia senantiasa ingat dan berhati-hati. Azan. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Jadi tuan-tuan, kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu taala ni tuan-tuan, dia ada fitrah, dia ada sunnah alam, sunnatullah yang perlu kita lalui. Dan manusia ni tuan-tuan, di antara sunnah alam dia, sunnatullah dia, kita ni tak boleh mudah.
tak boleh mudah, tak boleh senang. Senang dalam melalui kehidupan, senang dalam melakukan ibadah. Manusia ni bila terlalu mudah dan terlalu senang, dia akan lalui satu situasi keadaan panggil leka dan lalai. Leka dan lalai. Imam Ghazali sebut, tuan-tuan, penyakit zahir itu lagi mudah dijaga dan dipelihara dibandingkan penyakit batin. Penyakit zahir ni apa, tuan-tuan? Pandangan mata, penglihatan, lisan, ungkapan, dua tangan, dua kaki, perut, kemaluan. Zina tu penyakit zahir, minum arak tu penyakit zahir, mengumpat tu penyakit zahir. Tetapi dalam menjaga penyakit zahir ni, Imam Ghazali kata insya-Allah mudah. Dia tahu, dia nampak, dan akhirnya mudah dia nak bertaubat kembali pada Allah, kembali bertaubat pada Allah. Berbeza dengan penyakit batin. Penyakit batin ni, tuan-tuan, penyakit hati. Penyakit hati ni takabur, ujub. Takabur ni apa, tuan-tuan? Kalau bahasa mudahnya, dia rasa diri dia hebat, dia tengok orang lain kecil. Rasa diri dia baik, dia nampak orang lain tu serba kekurangan, tak baik. Ni takabur. Ujub ni apa, tuan-tuan? Ujub ni, dia rasa diri dia baik, tapi dia tak perbandingkan orang lain. Dia tak pandang orang lain kecil ke apa, tak. Dia hanya rasa diri dia baik je. Dia baca Quran seorang-seorang duduk kat bucu, lepas tu dia rasa diri dia baik. Ni ujub. Riak. Riak ni, tuan-tuan, buat sesuatu perkara bukan kerana Allah. Ni semua penyakit-penyakit hati, yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebiasaannya kita tak sedari penyakit hati tu sedang bersarang dalam hati kita, tuan-tuan. Itu sebabnya kenapa hikmah Allah jadikan dosa, Allah jadikan salah, Allah jadikan silap. Dengan perkara-perkara inilah, tuan-tuan, kita nak jaga hati kita, tuan-tuan, supaya senantiasa rasa berdosa, rasa diri itu serba kekurangan, serba lemah, dan segala-galanya kita harapkan pada Allah SWT. Dan Nabi SAW sebut penyakit hati inilah, tuan-tuan, seperti api dalam sekam. Makan segala amalan kebaikan, yang besok bila tika mana kita dibangkitkan oleh Allah SWT di akhirat, kita rasa-rasa kita ni dah banyak amalannya sewaktu berada di atas dunia, tapi bila berada di hadapan Allah, rupanya amalan tadi habis, semua terhapus. Kenapa, tuan-tuan? Kerana dimamah makan tadi, tuan-tuan, dimakan oleh api-api penyakit-penyakit hati tadi. Itu sebabnya keberadaan kita dalam kebaikan ni, tuan-tuan, ulama Imam Ghazali kata apa? Perlu dipertingkatkan lagi sifat berhati-hati itu. Sifat berhati-hati itu, diri itu semakin tawaduk, semakin rasa takut, semakin rasa gusar, semakin rasa risau, takut-takut hati tadi tu, tuan-tuan, ada penyakit-penyakit hati sehingga akhirnya memakan segala kebaikan tadi. Dan paling kita takut sampai tahap Allah memang saja biarkan penyakit hati tadi menjadi sebab untuk memakan segala amalan kita, dan padahal kita rasa kita baik, akhirnya, tuan-tuan, bila mati Allah campakkan ke dalam neraka, na'udzubillah min zalik. Itu sebabnya berhati-hati, tuan-tuan, sangat-sangat berhati-hati. Perlu berhati-hati. Semakin kuat ibadah kita, semakin kuat langkah kita untuk berjalan mendekati Allah, semakin kita rasa takut, semakin kita rasa rendah diri, semakin tinggi pengharapan kita pada Allah, semakin hilang sifat keakuan aku. Di situlah insya-Allah Allah jalankan kita dengan susah, dengan payah. Itu sebabnya, tuan-tuan, Nabi SAW sebut ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul lil kafirin. Dunia itu bagaikan penjara. Jadi orang yang nak berjalan menuju Allah ni, tuan-tuan, seksa, sakit, perit, jerit, nangis, tuan-tuan. Allah goncang sekuat-kuatnya hati dia. Allah goncang hati dia, tuan-tuan, tak keruan. Kenapa? Kerana dengan goncangan itulah dia dapat balik semula pada Allah SWT. Tapi kalau hati dia tenang, baik, dapat pasangan baik, dapat anak baik, kehidupan cukup, tuan-tuan, dileka, mustahil dia boleh kembali dengan Allah dengan keadaan baik, mustahil. Sebab manusia ni bila hati dia digoncang, hati dia tak keruan, maka ketika itulah baru dia cari Allah. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada malam ni. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala senantiasa tak putus-putus berikan taufik, hidayah, inayah pada kita, bimbingan, pimpinan. Dan juga kita harap sangat-sangat, tuan-tuan, supaya Allah Ta'ala
berikan pada dua tangan kita sesuatu perkara, apa yang dibagi menjadi sebab untuk datangnya rahmat dia, redha dia ke atas kita. Begitu juga pasangan kita, anak keturunan kita, masyarakat, jiran, seluruhnya. Dan kita doa juga tak putus-putus minta, ya Allah, jangan kau berikan pada dua tangan kami ni, ya Allah, sesuatu benda yang menjadi sebab mengundang datangnya kemurkaan kau, ya Allah, ke atas kami. Jangan, ya Allah. Semoga kita baik di dunia, baik di akhirat. Dan kita harapkan juga Allah Ta'ala senantiasa bersama kita dengan pandangan rahmat, insya-Allah. Wallahu Ta'ala alam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya, insya-Allah. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarat dan astagfirullah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.